Malaysia hari ini, Jumaat, 16 Disember. Bolehkah kita hidup tanpa hutang? Soal wang akan membawa anda memahami literasi kewangan dalam menguruskan pinjaman. Dah sarapan? Musim tengkujuh ini kan sedap kalau dapat makan ubi tonyo, makan panas-panas. Dan idea inovasi mengesan kadar alkohol pemandu dalam kenderaan, sebuah inspirasi menarik untuk dikongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, edisi hari Jumaat penghulu segala hari, dan banyak lagi perkongsian yang telah pun kami janjikan untuk bawakan kepada anda pada hari ini. Bertemankan kami berdua selama sejam ni. Saya Hanif Miswan dan saya Anim Izzati. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini 16 Disember. Dah tahu-tahu kita dah pertengahan bulan Disember kan. Bahkan melabuhkan tirai 2022 tak lama saja lagi. Sekarang ni setengah bulan dia dah macam jadi seminggu je. Kan? Sekejap. Rasa dia sekejap pejam celik kita dah tahun 2023. Itu yang saya tunggu tu, awak kena cakap pejam celik saja. Ayat biasa. Ayat biasa yang memang akan keluar rasanya macam baru semalam kita berbicara berkenaan dengan bulan Januari. Ini dah Disember dah. Ini dah kita nak masuk kepada Januari lagi pada tahun 2023. Saya percaya banyak sekali yang perlu kita langsaikan pada tahun ini. Tapi sebelum itu seperti biasa kita nak memberitahu berkaitan dengan keadaan semasa. Ini yang kerap kita war-warakan berkaitan dengan kecaknaan kita, keperluan untuk kesedaran berkenaan dengan keadaan cuaca, kan, keadaan kalau nak bercuti itu bagaimana, dan itulah yang diberitahu berkenaan awal pagi ini ada kes dan juga kejadian yang berlaku di sekitar Genting Highland di Batangkali, tapak perkhemahan ini. Apabila difahamkan setakat ini tanah runtuh di tapak perkhemahan, 2 disahkan maut, 3 cedera dan 51 masih lagi hilang. Ya, kita kalau boleh tak nak kongsikan berita ni pagi-pagi, berita kehilangan, kematian dan sebagainya, tapi inilah realitinya. Kita harus ambil iktibar daripada apa yang berlaku, sebab di awal pada kita berikan amaran berkaitan dengan keadaan cuaca, sememangnya beberapa keadaan ataupun tempat perlu dielakkan, disarankan untuk tidak pergi. Tetapi apa yang terjadi sekalipun, kita harapkan agar operasi mencari dan menyelamat dapat dilaksanakan dengan baik sekali, kerana masih lagi ada 51 orang yang dikabarkan masih hilang lagi. Katanya ini adalah antara kes ataupun yang melibatkan sehampir 3 ekar. Tanah runtuhnya ketinggian 30 meter. Betul. Jadi keadaan agak serius, dan kita insya-Allah akan bawakan salah seorang wartawan kami yang masih lagi dalam perjalanan ke kawasan di sana, iaitu Asri. Wartawan Asri insya-Allah akan bawakan perkembangan terkini, dan kalau anda boleh saksikan dari masa ke masa, inilah antara updates ataupun kabaran terkini. Beberapa pasukan telah pun melakukan. Ini usaha sama daripada Persatuan Bomba Sukarela, Bomba Swasta, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Kementerian Kesihatan dan juga pasukan SMART yang sedang bertukus lumus untuk terus mendapatkan search and rescue dengan lebih cepat pada ketika ini, dan laporan akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan inilah yang kerap kita kongsikan, keadaan cuaca semasa di beberapa bandar utama yang perlu kita ambil sedia maklum. Ni di laman sawang met.gov.my. Memang pada waktu pagi ada beberapa kawasan yang akan cerah baik keadaan cuacanya, tapi pada waktu petang juga mungkin akan ada perubahan. Dan Ani mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan hujan lebat berterusan ini. Ya, ini dia amaran hujan berterusan yang perlu kita waspada. Beberapa kawasan terutama sekali di Kelantan, Terengganu. Itu biasalah di pantai timur ni hujung tahun sememangnya antara pot ataupun spot-spot yang perlu diberi waspada. Pahang juga, Jerantut Maran, Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Johor tidak kurangnya, Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Ini antara kawasan yang perlu kita fahami, dan sekarang ni kan musim-musim anak-anak muda ataupun kita sendirilah kadang-kadang nak pergi healing, nak elakkan daripada kesesakan bandar dan sebagainya tu. Bukan tak boleh, bukannya kita tak boleh ikut trend, itu adalah bagus untuk terapi, peace of mind yang kita cari, tapi waktu tidak sesuai. Waktu tidak sesuai kerana keadaan cuaca, dan telah pun diberikan amaran pada peringkat awal kan. Jadi perlu kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku untuk berhati-hati. Kita selaraskanlah keperluan dan kehendak itu, dan lebih penting juga untuk sentiasa tahu. Dan sedikit berkaitan dengan amaran Ibu Petik, ini banyak berlaku di kawasan sekitar Sarawak pada hari ini, dikeluarkan daripada jam 6.40 pagi tadi pada hari ini di Betong, Sarike, Sibu Mukah dan juga Bintulu di sekitar kawasan Tatau dan juga Bintulu ya. Jadi ambil maklum sehingga jam 10 pagi ini. Dan saya percaya perkembangan ini akan dikongsikan dari semasa ke semasa, tinggal di hujung jari sahaja untuk kita ambil tahu berkaitan dengan perkembangan isu terkini, keadaan cuaca dan sebagainya. Tolong ya semua. Betul. Okey, selain daripada itu kita juga akan kongsikan nanti di hujung tahun ni banyak benda nak kena langsai, termasuklah hutang yang kita nak langsaikan. Macam mana cara nak melangsaikan hutang yang kan tahun-tahun lepas tu carry forward je kan. Macam mana untuk kita tidak
menguruskan hutan dengan baik. Nanti bersama dengan Hanif Miswan dalam segmen Soal Wang. Tapi sebelum tu, ini bagi mereka yang pagi-pagi selalunya mungkin awak pun sarapan. Sarapan ubi dulu pernah? Pernah lah. Mestilah. Ubi awak cicah apa? Saya gula. Gula. Tak gula sambal lah. Sambal kan? tumis. Ubi rebus, sambal tumis. Kopi panas. Tapi itu kalau orang Johor. Kalau kat Pantai Timur macam mana ni? Pantai Timur, dia sama macam awak. Ubi tonyoh tu, maknanya dia cecah dengan gula. Kita set-set kita lah ni. Kita lah. Okey. Itu yang kita nak kongsikan keistimewaan ubi tonyoh di Pantai Timur. Rakan wartawan Badrul ada perkongsiannya. Jom. Bagi masyarakat Melayu, setiap kali tiba musim tengkujuh, ubi kayu antara hidangan yang cukup enak dimakan bersama juadah sampingan yang pelbagai. Di negeri Kelantan, ada satu makanan tradisional yang laris dijual dan dicari, iaitu ubi kayu parut atau lebih dikenali sebagai ubi tonyoh oleh penduduk di sini. Bagi Nur Haliza Mamat atau lebih dikenali sebagai Kak Ja, 37 tahun, ubi tonyoh ini hanya dihasilkan untuk santapan sewaktu musim tengkujuh. Air tangan Kak Ja menjadi bualan penduduk setempat sehingga menerima tempahan kenduri dan disedekahkan kepada golongan asnaf. Kini, hidangan itu kekal dalam senarai menu gerainya yang terletak di Kampung Bunut Sarang Burung, Tumpat, Kelantan. Selain Kak Ja, suaminya Wan Zahari Wan Osman, 53 tahun, turut membantu untuk menyediakan hidangan ini. Langkah pertama, perlu bersihkan dua jenis ubi kayu kuning dan putih serta dibuang kulitnya. Kebiasaannya, Wan akan melakukan rutin ini sehari sebelum memulakan perniagaan. Sebanyak 20 hingga 50 kilogram ubi kayu diperolehi setiap hari untuk menyiapkan hidangan ini. Dalam menghasilkan ubi tonyoh, hanya dua jenis ubi kayu sahaja diperlukan, memandangkan teksturnya yang lebih lembut, mudah untuk dimakan. Ubi kayu yang dikupas kulitnya akan dibilas beberapa kali dengan air bersih. Setelah itu, ubi kayu dibawa ke gerai dan sedia untuk disagat. Maka, tugas isteri pun bermula. Sekarang ni Kak capur sebabnya ubi kayu kuning tak ada itu mana kan dah ni. Jadi Kak capur lah, tapi memangnya Kak buat dengan ubi kayu kuning sebanyaknya. Ubi kayu kuning. Cuma ubi kayu putih ni sikit je lah. Rasanya beza sebab ubi putih ni ia lembek sikit. Kalau ubi kayu kuning ni ia macam dengan lembek dia pun ia tak lembek benar lah. Sedap kita makan tu ia macam ada rapuh-rapuh keruk sikit gitu. Macam kita setengah orang kata tu macam sapu dengan berapa pulut. Tapi Kak tak capur. Ia memang sedap ubi kuning lah. Memang sedap ubi kayu kuning. Ubi kayu perlu disagat secara menegak untuk hasilkan isi. Kemudian direndam bersama air campuran serbuk kunyit. Air, lepas tu Kak bubur sumbor sikit je. Untuk we napok kuning tu comel sikit lah. Ubi tu kuning dah. Tapi kita we napok comel sikit lagi. Seterusnya, ubi yang siap disagat perlu dikukus. Tetapi sebelum itu, periuk pengukus dialas menggunakan daun pandan bagi meningkatkan aroma. Inilah senjata rahsia yang membuatkan hidangan ini laku di pasaran. Ubi kayu diratakan di dalam pengukus dan dikukus selama hampir sejam. Sementara menanti masak, Kak Ja menyediakan parutan kelapa muda atau buah nyo yang lebih dekat dengan panggilan masyarakat di Pantai Timur. Nyo ni Kak gaul dengan sedikit garam dah. Untuk yawi rasa lemuk-lemuk lah. Sebab ubi kita ni tawar dah. Nyo ni kalau nak tahan lama, gaul-gaul garam, kukus kejap. Dalam 5 minit gitulah, dia biar naik wak gitu. Dia tahan lama lah nyo ni, lambat masak. Sungguh mengiurkan. Aroma ubi yang siap masak dicedok ke dalam pinggan kecil. Lebih enak lagi apabila diletakkan adunan kelapa parut dan gula sebagai penambah rasa. Hidangan pun sudah di depan mata. Rugi jika tidak mencubanya. Oleh itu, kru MHI tidak melepaskan peluang menikmati ubi tonyoh yang disajikan bersama kopi o panas. Wah, inilah hasilnya kuih ubi tonyoh hasil air tangan Kak Ja sendiri. So Kak Ja, memang saya tengok memang selera, memang warna dia memang kuningan lah. Kak Ja memang guna ubi kuning asli, cuma Kak Ja tambah sedikitlah pewarna untuk naik ceria ke sikit dah. Masih panas ni kita nak mencuba lah dengan silakan. Kan. Cuba
Enggak. Dia ada rasa lemak sedikit dan ada masin sedikit dan ada manis juga. Memang sedap. 3 bekas ubi tonyoh dengan harga RM10 sangatlah berbaloi menikmatinya untuk mengalas perut. Buat penggemar ubi, makanan tradisional yang sukar ditemui ini harus dicuba kerana pasti menjadi hidangan kegemaran seisi keluarga. Nampak tak dia minum dengan air apa? Air kopi. Kopi. Oh, itu satu padanan yang cukup mantap pagi. Lagi hujan-hujan. Betul kan? Diiringi dengan hujan-hujan renyai kat belakang tu tadi. Betul. Okey, itu antara yang mungkin anda kalau pergi ke Pantai Timur, cuma mungkin ujung-ujung tahun ni. Tapi orang Pantai Timur akan cakap ginilah, manis leting. Manis leting. Tak lebih kurang lah Betul-betul Ni orang-orang sini. Okey, kita update seketika. Selepas ni, kita nak kupas berkaitan dengan soal wang pengurusan hutang menuju ke tahun yang baharu hanya bersama kami di Malaysia hari ini. Saya setakat ni tak ada hutang tapi komitmen tu agak banyaklah. Bila dapat gaji tu kita nak kena bayar rumah, nak kena bayar kereta. Lepas tu nak asingkan lagi simpanan. So nanti last-last tu gaji tu tinggal sikit je. Saya hutang kereta, bayar kereta dengan bayar kredit kad. Ini sajalah. For now, ni je lah hutang belajar je. Tak ada lagi hutang lain lah. So far, saya tak ada hutang. Bukan tak ada hutang, ada hutang. Tapi kalau hutang dengan orang tu taklah. Cuma hutang dengan bank, which is saya hutang menggunakan phone. So phone tu saya bayar setiap bulan. Hutang contohnya macam kereta lah. Sebabnya kereta ni hutang dia ambil masa yang lama. Macam ni, saya bayar kereta 1 bulan RM1,000. Okey, lagi saya bayar tu kredit kad lebih kurang 500 lah. Saya settlekan hutang belajar tu dulu. Lepas tu baru boleh shopping ke apa ke yang lain tu lah. Maybe kalau orang tu tak pandai manage duit, maybe dia akan jadi beban. Dia akan jadi satu komitmen yang besar lah kat orang tu. So, orang tu sendiri ikut personal. Dia kena pandai jaga duit diorang macam mana, manage diorang. Actually, semua kena ada management duit tu. Dia kena manage duit tu sangat-sangat penting lah. Diorang kena educate diri diorang untuk manage duit diorang sendiri. Even kalau gaji 10K pun tak pandai manage duit, habis juga. Betul tak? Sepatutnya boleh berhutang tapi janji bayar. Kalau tak bayar tu yang susah tu. So ya. Bab hutang ni memang satu perkataan yang sangat sensitif untuk sama ada di antara rakan dan tolan, adik-beradik pun kan bila bercakap berkenaan dengan hutang, ianya kita akan terus berpaling lah hutang nanti semula dan itulah yang kita berkatakan berkenaan dengan soal wang pada hari ini, hari Jumaat. Pengurusan hutang menuju ke tahun 2023 ini, saya percaya tahap pengurusan hutang kita perlu lebih baik. Setiap tahun perlu juga bertambah tanggungjawabnya untuk melangsaikan hutang dan untuk itu kita bersama dengan seorang perunding kewangan iaitu Dr. Syed Adam Al-Habsyi bersama dengan saya di studio pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tadi kita lihat kepada bagaimana pandangan daripada orang ramai berkenaan dengan hutang, cara mereka menguruskan hutang, apa yang mereka perlu lakukan. Tapi doktor mungkin ada definisi yang terlebih dahulu berkaitan dengan hutang ni doktor? Baik. Pertama sekali dari segi hutang yang kita nak faham, kita hendak hutang tu mesti hutang yang Islamik lah. Okey. Jadi kalau kita ada peluang untuk nak ambil pinjaman atau pembiayaan, kita ambil yang Islamik lah. Kita jangan ambil pada konvensional. Itu bukan satu pilihan untuk orang Islam lah. Okey. Dan kalau kita dah ada satu hutang, maknanya kita ada obligasi untuk membayar. Ya. Yang pentingnya, sebelum ambil hutang tu, kita mesti tahu macam mana nak menguruskan duit kita untuk membolehkan kita membayar hutang. Sebab kita tak boleh nak ambil satu pembiayaan ataupun satu hutang kalau kita tahu yang kita tak nak bayar.
Itu syariah tak benarkan. Syariah tak benarkan macam tu. Syariah benarkan untuk kita, kalau kita tahu kita nak bayar, kita mampu bayar, baru kita boleh ambil. Jadi pengurusan tu sangat penting sebelum kita ikatkan diri kita dengan obligasi hutang. Ya, betul. Tanggungjawab untuk tahu yang kita ni mampu untuk bayar kembalilah. Kemampuan tu. Itu yang pertama, kemampuan. Okey, doktor tadi dah cakap berkaitan dengan pengurusan untuk kembali membayar ni. Peratusannya daripada pendapatan seseorang itu, kalau boleh dikongsikan di Malaysia hari ini pada pagi ini, bagaimana sebenarnya nak menguruskan sebaik-baiknya, doktor? Baik. Dari segi hutang yang kita nak tengok, kalau dengan gaji, ini biasanya untuk pembiayaan dengan bank lah. Bukan hutang kita pinjam duit daripada mak kita sikit ke apa semualah. Yang itu mungkin tak cukup cash, saya pinjam sikit RM10 sekejap. Itu bukan konteks yang nak kita bincangkan. Yang nak kita bincangkan ialah hutang dengan bank. Islamic bank. Peratusan dia, bank akan ada dia punya debt service ratio dia. Dia macam mana dia nak kira berapa banyak pembiayaan yang boleh diberikan kepada kita dari segi jumlah gaji yang kita akan terima. Pada kebiasaannya dalam lebih kurang 20 ke 30% lah. Dia akan tengok. Sebab bank pun nak pastikan yang kita ada duit untuk bayar dia punya pembiayaan dan kita ada duit untuk hidup. Kita tak boleh nak ada duit untuk nak bayar pembiayaan saja. Lepas tu kita nak makan pun tak ada duit. Itu tak boleh. Jadi itu untuk macam kalau kita nak ambil sewa beli kereta, pembiayaan untuk kereta ataupun pembiayaan untuk rumah. So kalau biasanya bank akan tengok gaji kita untuk pastikan jumlah hutang yang kita boleh ambil supaya servis setiap bulan kita tu tak terlalu membebankan. Yang menjadi isu pada selalunya yang saya tengoklah ialah kad kredit. Kad kredit ni dia bagi kita kredit, lepas tu kita boleh belanja. Contoh kalau gaji kita katakan RM4,000, biasanya kredit limit untuk kad kredit jauh lebih tinggi ataupun lebih kurang. Pada kebiasaannya lagi tinggi. Ini menunjukkan dia membenarkan kita untuk belanja lebih daripada apa yang kita miliki. Itu jadi masalah. Sebab bila kita ada ruang untuk belanja, kita jadi gopoh, jadi seronok untuk belanja sebab nak dapatkan apa yang kita nak tapi kita tak mampu miliki. Betul. Itu menjadi isu. Tetapi dengan kewujudannya, maksudnya ianya memberikan pilihan kepada orang lah dengan adanya kad kredit. Sebab saya nak sentuh apa yang doktor cakap tadi. Bagaimana sebenarnya untuk kita tahu kemampuan ataupun untuk sekurang-kurangnya tidak terlibat di dalam hutang secara tidak langsung dengan kad kredit ini, walaupun kita tahu sebenarnya mungkin kita rasa kita boleh bayar, kita mampu dengan limit tersebut, tapi secara realiti itu, doktor, bagaimana nak sedarkan diri ni? Saya tak boleh nak cakap secara umum lah, tapi untuk diri saya, saya ada kad kredit Islamik. Tapi saya hanya gunakan untuk apa yang ada duit dalam bank untuk bayar pada bulan tu. Jadi saya tak berhutang. Saya menggunakan servis kad tu untuk cashless punya transaction. Kemudian saya nak dapatkan points ataupun rewards daripada kad kredit tu. Jadi saya gunakan kad kredit. Isi minyak pakai yang sejenis petrol station punya untuk dapat points apa semua. Tapi setiap kali bila datang statement, saya bayar full. Jadi saya tak ada hutang kat situ. So walaupun nama dia kad kredit, memang bank keluarkan dahulu duit pendahuluan untuk bayarkan, tapi saya dah memang ada duit untuk bayar. So kalau macam tu, alright, tak ada masalah untuk pakai kad kredit. Tapi kalau kita nak belanja lebih daripada apa yang kita miliki, tu kita akan terikat. Sebab once kita tak boleh nak bayar, hutang tu akan tambah. Pembiayaan tu dia akan ada late payment charges. Dia akan ada takwid ataupun garamah yang bank charge, late payment charges. Lepas tu dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah, dan kita akan roll masuk dalam satu cycle yang susah untuk kita nak keluar. Dan itu mungkin yang bahaya sekali. Betul, dan bakal menjadi permasalahan pada permulaannya lah itulah. Dan itu yang perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya. Kita berbelanja mengikut kadar yang boleh kita bayarkan. Okey, doktor, kita nak teruskan kepada cara menguruskan hutang ini. Dan doktor tadi cakap berkenaan dengan pinjaman, mungkin kereta dan juga rumah lah yang paling common sekali, yang paling semua orang lakukan pada ketika ini. Bagaimana sebenarnya kita nak kenal pasti bahawa berapa peratus sebenarnya? Tadi mungkin bank ada cara
pengiraannya tersendiri. Tapi untuk kita sendiri faham sebenarnya berapa peratus yang perlu kita spend, anggarkan, simpan untuk membayar dan berapa peratus lagi yang perlu kita simpan untuk kegunaan kita perlu supaya kita mampu untuk bayar kembali dan tidak tertunggaklah itu perkataannya doktor. Baik. Kalau kita nak ada kereta, nak beli kereta atau nak beli rumah, dia kena ikut kemampuan lah. Ukur baju di badan sendirilah. Kita tak boleh nak tengok orang ni pakai kereta mewah, kita pun nak pakai kereta mewah tapi kita tak mampu nak bayar. So dia tak ada peratusan. Kalau bagi saya tak nampak peratusan yang kita nak tetapkan untuk tentukan hutang kita boleh banyak mana semua. Tapi dia lebih kepada mampu atau tidak saya manage saya punya duit, mampu atau tidak saya takbir urus saya punya duit untuk membolehkan saya melunaskan obligasi hutang tersebut dan pada masa yang sama ada cukup duit untuk perbelanjaan harian ataupun perbelanjaan bulanan. Kena ada duit sikit simpan untuk simpanan, untuk kecemasan, bagi kat mak bapak. Itu sangat penting. Itu banyak orang selalu lupa. Sikit pun tak apa. Betul, tapi keberkatan dia tu sangat membantu untuk membanyakkan lagi barakah duit tu. Kemudian baru kita masuk kepada hutang apa semua. So kalau kita dah boleh bezakan ataupun sebab setiap orang ada dia nak perbelanjaan dia berbeza lah setiap orang. Tak ada general rule of thumb untuk nak cakap lah. So kalau kita boleh takbir urus perkara-perkara ni, dan baru kita senang untuk nak masuk pembiayaan kereta ataupun pembiayaan rumah lah. Okey. Baik, saya juga nak menjemput kepada anda semua yang menonton kami. Ini soal wang setiap hari Jumaat untuk hubungi kita sekiranya ada soalan berkaitan dengan pengurusan hutang menuju ke tahun baru ini. 0377261603 untuk anda hubungi kami dan terus bercakap dengan perunding kewangan Dr. Syed Adam Al-Habsyi untuk menjawab mungkin ada persoalan yang kita tak berapa faham berkaitan dengan hutang ini. Dan saya nak terus panjangkan kepada doktor berkaitan dengan jenis hutang yang membebankan yang boleh membawa kita kepada satu perkataan muflis ni. Sebab bila kita mengalami kepayahan, saya percaya kita takut sekali bila bergelar muflis ni. Apa jenis hutang yang boleh dikategorikan seperti itu, doktor? Okey. Dari segi hutang, ada biasanya dikategorikan kepada dua jenis. Okey. Yang pertama hutang yang baik, hutang yang bagus, good debt. Lagi satu hutang yang tak baik lah, hutang yang tak bagus. Okey. Hutang yang bagus ni apabila kita ambil, dia akan appreciatekan value apa yang kita nak gunakan untuk hutang ni. Okey. Hutang yang tak baik ni dia akan barang yang kita buat yang kita ambil untuk pembiayaan tu akan value dia berkurang. Okey. Sebagai contoh, kereta mungkin hutang yang tidak bagus sebab value kereta berkurangan. Okey. Rumah mungkin akan meningkat sebab value rumah akan meningkat. Hutang pembiayaan untuk bisnes bagus untuk meningkatkan bisnes. Tetapi untuk bisnes juga, kalau kita tak pandai nak takbir urus pembiayaan tu, takbir urus duit tu, pembiayaan untuk bisnes boleh menjadi satu hutang yang tidak bagus sebab lingkup bisnes kita, kita tak reti nak jaga, nak pakai duit tu. Jadi kita kena tengok, bezakanlah antara hutang apa yang bagus dan hutang yang tak bagus. Berkenaan dengan muflis, apabila kita ada tunggakan pembayaran dan kita ingkar kepada perjanjian dengan bank, kalau nilai dia lebih pada 100,000, dan kita boleh dikenakan notis kebankrapan. Bank boleh ambil tindakan ke atas kita. Lebih dari 100,000? Lebih pada 100,000. Okey. Dan kalau kita lihat, biasanya ada beberapa step yang dilakukan sebelum itulah. Mungkin dia tarik balik kereta dahulu. Kalau ada pembiayaan kereta, untuk jual kereta tu, dan dia lepas hasil daripada tu, dia akan selesaikan hutang tu. Dia akan jual rumah. Dia foreclose rumah tu dulu. Lepas tu baru dia tolakkan dulu tu, ada baki tu, baru dia akan masuk kepada muflis. So muflis ni bukannya satu perkataan tabu yang susah, sebab muflis boleh dijalankan oleh bank ataupun kita sendiri boleh minta untuk muflis. Sebab bila kita minta untuk nak muflis tu, maknanya hutang kita berhenti kat situ. Kalau kita tak muflis, mungkin akan ada late payment charges yang berterusan. Jadi kalau kita ambil step untuk mufliskan diri,
hutang tu berhenti kat situ. Ya, dan mungkin boleh menyelamatkan status kita. Dan lepas tu kita berunding dengan Jabatan Insolvensi macam mana untuk nak selesaikan. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh pergi pada AKPK. Ya. Banyak cara lain. Okey, sebelum doktor memberikan lebih banyak caranya, kita sebenarnya nak ikan seorang pemanggil. Kita ada Puan Nora dari Ceras untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum Puan. Puan Nora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada soalan? Okey, saya ada soalan nak bertanyakan kepada doktor. Ya, silakan. Okey, untuk orang yang maksudnya orang yang belum ada hutang, mereka bolehlah berurusan dengan ratio calculation. I mean macam boleh plan apa hutang yang mereka boleh ambil, apa hutang yang dia plan tu tapi tak payahlah mungkin because of commitment sekarang and so on kan. Okey. So kalau untuk kami yang dah berhutang, maksudnya macam contohnya saya early 30s dah ada commitment satu rumah and then ada kereta with current OPR yang increase and our loan is increased. I mean the payment monthly increasing. Macam mana kita nak manage kita punya finance bila semua benda ni naik? And then contohnya macam saya is a commission earner. So bila commission earner ni kita tak ada satu pendapatan yang tetap. So is it ada any tips daripada doktor yang how to handle hutang yang sedia ada? Because kadang-kadang bila with current situation everything naik ni, hujung-hujung bulan tu sesak jugalah. Okey. So how to manage hutang yang sedia ada with limited fund sekarang ni. Okey, baik. Puan, terima kasih itu soalannya. Doktor, jelas ya? Jelas. Okey, baik. Kita dengarkan jawapan doktor. Macam mana nak manage current soalan dia jelas, jawapan dia saya tak tahu. Sebab ni masalah semua orang lah. Kan? Apabila kita ada hutang yang kita memang ada komitmen untuk nak bayar, tapi jumlah pendapatan kita limited ataupun jumlah pendapatan kita tidak tetap. Kita tak tahu mana nak datang duit untuk nak bayar hutang yang dah sedia ada. Jadi di sini dia punya cara saya tak ada jawapan yang kalau buat ni terus boleh selesaikan hutang lah. Tapi saya cuma boleh bagi tips-tips sikit lah. Kan? Yang pertama, kita nak kena kurangkan, kita nak kurangkan hutang dengan membayar hutang tersebut. Tapi at the same time jumlah wang sedikit, so kita kena manage kita punya perbelanjaan harian. Perbelanjaan kita tu kita kena tadbir urus supaya cukup untuk nak membayar hutang pertama. Tapi yang paling penting untuk kita kurangkan jumlah hutang, yang paling penting ialah untuk kita cuba untuk meningkatkan pendapatan kita supaya kita boleh mampu untuk nak membayar hutang tersebut. Itu yang pertamanya. Itu yang bagi saya yang kedua lah. Yang pertama, kita dah sedia ada, apa yang ada kita cuba kurangkan perbelanjaan. Kemudian kita cuba untuk meningkatkan pendapatan supaya kita boleh bayar. Itu basic rule, dia punya simple solution lah. Tapi nak dapatkan pendapatan yang nak meningkatkan pendapatan tu, itu yang jadi kritikal. Kalau semua orang tahu macam mana nak buat tu, semua orang dah jadi kaya. Kan? Tak ada masalah sebegini. Tak ada masalah macam ni. Tapi apa yang mungkin saya boleh cadangkan ialah kita tengok pada skill set kita yang mampu untuk buat satu pendapatan yang lebih. Yang lebih baik. Contoh mungkin buat side, bukan side Adam tapi side kerja. Side work apa kan. Untuk nak meningkatkan pendapatan tu supaya kita boleh menampung pada jumlah hutang yang sedia ada lah. Okey, baik, itu saya kira cuma lagi satu saya nak tekankan, tapi dari segi kerohanian lah. Doa lah. Dan kita kena berniat untuk ingin melunaskan hutang, kan? Supaya Allah akan bantu kita untuk membayar hutang tu. Tapi kalau kita dah berniat memang tak nak bayar, itu itu tak boleh dalam syariah. Syariah Allah nak kita ada niat untuk nak bayar, insya-Allah dia akan tolong. Dan kembangkan jalankan kehidupan kita yang mana akan meningkatkan keberkatan, insya-Allah. So macam saya cakap tadi, bagi duit sikit kat mak bapak ataupun bersedekah apabila kita memberi dan kita bersyukur, because
apabila kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, dia janji dia akan tingkatkan. Ya, insya-Allah. Tapi kalau kita tak bersyukur, dia punya azab sangat pedih. Betul. Ya, itu pun perlu diseimbangkan juga. Perlu diseimbang kerohanian tu. Ya, betul. Dr. Syed Adam Al-Habsyi, Perunding Kewangan, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya untuk topik soal wang kita pada hari ini, iaitu pengurusan hutang. InsyaAllah nanti kita akan kembangkan dan panjangkan lagi setiap perbincangan ini setiap Jumaatnya untuk soal wang. Okey, kita nak semak. Kurangkan hutang lah. Dan kurangkan hutang. Bukan kembangkan aja, kurangkan hutang. Kurangkan hutang untuk pengurusan kewangan yang lebih baik untuk kita bawakan kepada anda. Okey, kita nak semak terlebih dahulu ini berkaitan dengan 5 bursa saham aktif dan juga kadar tukaran mata wang asing dan nilai emas semasa. Dan ini adalah kadar pertukaran wang asing yang kita nak laporkan pada hari ini ya, berkaitan dengan bagaimana sama ada ringgit semakin mengukuh ataupun tidak. Ini $1 Amerika Syarikat bersama dengan 4.42 ringgit Malaysia, $1 Singapura dolar bersamaan dengan 3.26, manakala RM100 Indonesia 0.028, Baht Thai 12.6 dan juga Won Korea 0.34. Ni kadar pertukaran wang asing yang kita akan laporkan setiap minggu untuk anda semua sebagai pemahaman kita bersama. Kita nak berehat seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian juga perkembangan yang berlaku di Genting Highlands akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan ini perkembangan yang boleh kita bawakan dari tapak kejadian berkaitan dengan kejadian tanah runtuh ini. Jadi rakan wartawan Asri mungkin telah bersedia dengan laporannya. Asri mungkin boleh kongsikan apa yang sedang berlaku di sana. Silakan. Baik, terima kasih rakan di studio Hanif Miswan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua sedikit kabar duka, dan sekarang ini saya berada di laluan masuk ke sebuah tapak perkhemahan Genting Highland yang menjadi lokasi runtuhan tanah awal pagi tadi. Dan apa yang anda dapat saksikan di belakang saya ini, pihak polis sedang mengawal kenderaan keluar masuk dan jalan ini ditutup sebenarnya. Hanya diberi keutamaan kepada pasukan barisan hadapan yang menjalankan misi mencari dan menyelamat. Ingin juga saya kongsikan suasana di persekitaran ini, terdapat ramai petugas media yang menantikan perkembangan terkini serta jawapan kepada segala tanda tanya. Adakah kesemua mangsa yang terlibat dalam runtuhan tanah ini dapat diselamatkan? Baik, itu sedikit sahaja lokasi perkembangan lokasi saya di sini, dan lebih lagi sedikit kronologi. Pada awalnya, menurut Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, yang menerima panggilan kecemasan pada jam 2.24 pagi tadi. Dan pada awalnya, anggaran seramai 100 orang dikuatiri menjadi mangsa. Dan pada jam 5.30 pagi tadi, seramai 31 mangsa telah berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Dan ini maklumat yang berjaya dikemas kini pada jam 7 pagi tadi, di mana sejumlah 79 orang mangsa yang berada di tapak perkhemahan tersebut terlibat dengan kejadian runtuhan yang berlaku. 23 dalam keadaan selamat, 2 orang meninggal dunia, 3 orang cedera dan 51 orang masih tidak ditemui. Usaha mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan oleh pihak bomba serta dibantu bersama oleh agensi lain, iaitu Persatuan Bomba Sukarela, Bomba Swasta, PDRM, APM, KKM dan Pasukan SMART. Operasi mencari dan menyelamat SAR sedang giat dijalankan, termasuk menggunakan khidmat unit anjing pengesan K9 dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dari BPP Sentosa, Ampang, Pandan, Kota Anggerik, Kajang dan Andalas. Bukan itu sahaja, pasukan khas taktikal operasi penyelamat Malaysia STORM turut menjalankan aktiviti yang sama di sini. Dan untuk maklumat anda semua, ketika sepanjang perjalanan kami ke sini, terdapat juga beberapa runtuhan kecil yang mungkin boleh menggagalkan perjalanan kami di sini, dan kami masih lagi menantikan perkembangan, dan lagi perkembangan terkini akan menyusul kepada anda tidak lama lagi. Saya harapkan kepada anda semua yang masih merancang percutian, diharapkan anda membuat pertimbangan semula ke lokasi-lokasi, kerana kita perlu mengutamakan keselamatan berbanding aktiviti-aktiviti yang telah disenaraikan. Dan saya rasa setakat itu sahaja daripada saya, Ahmad Asri Badrun, untuk Malaysia hari ini. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih Asri dengan laporan yang telah pun diberikan dari lokasi. Saya percaya banyak perkembangan dari semasa ke semasa yang terkini akan dibawakan oleh beliau dan kita doakan. Yang penting sekarang ini kerja untuk mencari dan menyelamat, untuk dipermudah dan dapat ditemui semua mangsa yang terlibat, insya-Allah. Amin ya. Dan kita nak teruskan perkongsian di Malaysia hari ini pada hari ini dengan satu lagi perkembangan yang baik bersama dengan rakan setugas Ani Mizati di sana bersama dengan hero-hero negara kita ini. Silakan. Ya, hari ini saya diapit oleh hero-hero dan hero di sebelah sana. Terima kasih Hanif Miswan. Kalau kita bercakap tentang kemalangan seperti mana yang kita kabarkan tadi, apa sahaja yang mungkin inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh individu-individu hebat pastinya yang lebih pakar dalam bidang ini akan perlu diraikan. Antaranya ini dia, dua pelajar daripada College Vocational Taiping telah pun memenangi anugerah seperti mana yang anda dapat saksikan, dan juga seorang penyelia terbaik yang juga bersama-sama dengan kita perkenalkan saja terlebih dahulu, Teknologi Suhaimi Shahab selaku penyelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia yang tulang belakang ataupun idea-idea. Nanti kita nak tanya, dan juga kita bersama dengan dua pelajar iaitu Yuda Indrawan Shah Putra Sukiman yang di tengah-tengah, Yuda, dan juga pemenang anugerah emas Anugerah Reka Cipta Dunia ke-11 juga Muhammad Syahir Zubir di sebelah saya. Okey, Syahir, Yuda, dan kita ada juga Tuan Suhaimi bersama dengan kita hari ini berkongsi nampak piala ataupun kemenangan yang menunjukkan ada inisiatif yang dilaksanakan. Kita berbicara tentang satu projek yang terbaik di mana anda telah pun dianugerahkan selaku Anugerah Reka Cipta Dunia ke-11. Mungkin Tuan Suhaimi nak kongsikan anugerah ini bagaimana perjalanannya sehingga mencapai tahap sebegini. Silakan. Baik ni. Sebenarnya pertandingan WIAF ni dia saban tahun diadakan mengikut tuan rumah lah. Macam tahun ni diadakan di Korea, Korea Selatan. Ya. Jadi untuk perjalanan dia, liku-liku dia memang sangat perit. Ya, sebab pelajar-pelajar ni terpaksa menghasilkan satu produk yang berkualiti tinggi. Kemudian mereka terpaksa memasuki ataupun bertanding di peringkat di dalam negeri dahulu. Ya, di peringkat dalam negeri mencapai kepada peringkat kebangsaan. Kemudian semua kemenangan-kemenangan itu dikumpulkan. Kemudian barulah kita boleh memohon untuk memasuki pertandingan di peringkat antarabangsa di peringkat WIF 2022 ini. Okey, apa projek yang diketengahkan sehingga dianugerahkan sebagai antara yang terbaik untuk Reka Cipta Dunia ke-11 ni? Siapa nak jawab? Syahir ke Yuda? Syahir. Yuda? Yuda, silakan Yuda. Projek yang kita orang bangunkan ni adalah projek yang mampu mengesan seseorang di bawah pengaruh alkohol. Namanya ialah Intelligent Vehicle Alcohol Detection System. Intelligent Alcohol Detector. Intelligent Vehicle Alcohol Detection System. Maknanya ianya boleh mengesan kadar alkohol jika seseorang itu berada dalam kenderaan tersebut. Okey, bagaimana? Inilah antara prototipenya yang telah pun dilaksanakan. Okey, mungkin boleh kongsikan lagi macam mana ianya berfungsi sehingga bila dah dinobatkan sebagai pemenang anugerah pastinya fungsinya diadili dan sebagainya kan. Syahir nak kongsikan juga. Sistem ini menggunakan secara automatik. Dia mengesan secara automatik dengan menggunakan Arduino dan ESP32. Apa pula tu? Itu apa tu maksudnya? Bahasa-bahasa dia kita. ESP ni yang kawalkan sensor GPS, dia akan hantar isyarat. Okey, jadi dia akan mematikan enjin kalau sensor tu mengesan alkohol. Maknanya kadar peratusan alkohol yang tak boleh, yang ada peratusan tertentu, dia terus matikan enjin tu. Betul. Dia dalam yang dia bawah kepada 80. Betul. Alkohol akan atas daripada 100. Tak boleh dah. Atas daripada 100 tu kira yang kita orang set atas daripada 100. So dalam sistem alkohol tu dia akan detect and then enjin kereta tak akan hidup lah. Bawah daripada tu kemungkinan. Okey, katanya ada notifikasi juga dihantar kepada keluarga terdekat. Saya ada terbaca. Macam mana dengan notifikasi tu pula? Mungkin nak kongsikan. Dia akan hantar kan alkohol dah kesan. Sini syarat koordinat yang pemandu tu tersebut dia akan hantar ke aplikasi Telegram. Okey. Telegram siapa?
Telegram yang dalam sistem tu. Yang didaftarkan dalam sistem tu. Contoh macam dalam BT sekarang ni lah. Macam mana yang anda dapat saksikan sekarang, the third party will receive a message from Telegram application. Jadi apa yang dilakukan ini adalah bukan sahaja individu tersebut dapat terhalang daripada memandu, tetapi notifikasi juga diletakkan kepada mereka yang telah pun didaftar. Okey, bagaimana idea ini ada? Adakah disebabkan beberapa kes yang terlibat yang kita lihat mungkin anda lah sebagai individu yang berada dalam bidang ini perlu dilakukan sesuatu. Mungkin Tuan Syaimi nak kongsikan juga. Baik. Pelajar-pelajar College Vocational seluruh Malaysia, mereka memang diberi satu tugasan untuk mendapatkan diploma, iaitu dalam FYP ataupun projek tahun akhir. Jadi daripada projek-projek tahun akhir itulah kita akan kita akan pilih yang terbaik yang boleh diketengahkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi apa yang kita selalu berikan kepada pelajar-pelajar ni, terutama sekali di College Vocational Taiping, kami lebih menggalakkan pelajar-pelajar ni mencari idea yang bersangkut paut untuk menyelesaikan masalah global. Jadi salah satu dia yang telah kita menanglah di College Vocational Taiping ni, itulah kehebatan pelajar-pelajar College Vocational Taiping yang belajar di College Vocational Taiping untuk mereka cipta satu produk yang sangat berteknologi tinggi. Ya, itu antara yang kita harapkan agar selepas ini pastinya ada perkara yang perlu diperkukuhkan kan sebelum ianya dilaksanakan dan digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia terutama sekali. Okey, yang terakhirnya mungkin nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang selama ini membantu kalian berdua secara ringkas je. Seorang ada 30 saat je ni. Mungkin Yuda terlebih dahulu. Nak ucapkan terima kasih siapa yang pendukung anda selama ni. Silakan. Okey, yang first kali saya sangat berterima kasih kepada terutama sekali family saya yang mendoakan saya sampai ke tahap ini ya. And then daripada pengarah and then lecturer, terutama sekali Cikgu Amran, Cikgu Rohaya, Cikgu Amin, Cikgu Maisara. Yang tak dapat bersama dengan kita tapi semua tu sebenarnya tulang belakang anda semua. Dan juga Cikgu Rizal. Okey, Syahir pula apa dia? Saya pun nak terutamanya saya nak terima kasih kepada ibu saya lah. Dia nervous daripada tadi, ibunya. Siapa nama ibunya? Sebut nama ibu siapa? Salina binti Abu Hassan. Terima kasih ibu. Ibu faham ya masa tidur lambat semua. Saya siapkan dalam 4-5 pagi saya nak siapkan atur cara untuk program ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan seluruh tenaga kerja yang telah pun bersungkus lumus untuk mendapatkan sampai ke tahap ini. Terima kasih kita ucapkan teknologi Suhaimi Shahab selaku penyeli yang terbaik dan juga bersama dengan pemenang-pemenang bagi anugerah emas, anugerah Reka Cipta Dunia ke-11, Syahir dan juga Yuda bersama dengan kita. Dan kita harapkan inisiatif ini tidak terhenti di sini. Panjang lagi perjalanan untuk sama-sama kita mengekang daripada apa sahaja kemalangan yang boleh berlaku, terutama sekali kemalangan melibatkan individu yang berada pada paras alkohol yang tidak dibenarkan untuk memandu. Terima kasih kepada anda semua. Teruskan bersama dengan kami sebab selepas ni bagi mereka yang nak menyalurkan bantuan, kita ada saluran yang terbaik nak dikongsikan bersama dengan anda hanya di Malaysia hari ini. Thank you. Okay, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Krisis di Syria, Palestin dan Yaman seperti tiada penghujung dan konflik kesan daripada peperangan yang berlaku amat teruk dan sangat dalam sehingga mereka menjadi pelarian di negara mereka sendiri. Bersama kita pada hari ini, Ikon Kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia tampil untuk membincangkan situasi yang melanda negara-negara bergolak ini, terutama ketika tibanya musim sejuk. Dan untuk itu saya nak perkenalkan terus lahir bersama kita adalah Ustaz Azamin Intim, Ikon Kemanusiaan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Sekali lagi kita bertemu di ruangan ini. Mungkin ini masuki tahun ke-11 Peduli Insan menyalurkan bantuan kepada pelarian di Syria ni Ustaz. Ustaz sendiri dah pergi ke sana mengikuti misi bantuan musim sejuk Peduli Insan. Bagaimana sebenarnya realiti kehidupan pelarian ya, terutama sekali apabila tibanya musim sejuk Ustaz, kalau nak dikongsikan. Okey, alhamdulillah saya sudah 2 kali dibawa oleh Peduli Insan untuk ke Syria sendiri, melihat sendiri suasana kem-kem pelarian di sana. Jadi ramai yang bertanya kenapa dah lebih kurang 11 tahun, 12 tahun konflik berlaku tapi masih lagi berlarutan dan adakah keadaan mereka semakin baik ya? Tapi hakikatnya bila kita pergi ke sana kita lihat sebenarnya bukan semakin baik tetapi semakin buruklah, semakin parah. Bukan sebab
Sebab apa? Kerana mereka dah duduk di kemah-kemah ini lebih kurang 10 tahun lebih daripada itu, dan mereka sekarang ni dalam keadaan yang tidak ada pekerjaan, tidak ada sumber pendapatan. Bahkan bila tiba musim sejuk macam sekarang ni, kita orang Malaysia nak pergi melancong cari tempat sejuk. Betul. Tapi mereka dah duduk di tempat yang sejuk begini sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Bahkan ada sebelum kami pergi dalam tahun lepas, lebih kurang ada yang bayi yang meninggal dunia kerana kesejukan yang melampau. Jadi situasi sekarang makin mendesak apabila ekonomi dunia semakin jatuh. Banyak NGO yang menghantar bantuan ke sana sudah mula menghentikan bantuan mereka disebabkan ialah kegawatan ekonomi. Negara-negara yang terlibat yang menghantar bantuan pun banyak yang menarik diri balik daripada bantuan yang diberikan. Jadi tibanya musim sejuk ni, kita nak mengajak semua untuk kita ingat juga saudara-saudara kita yang berada di Syria supaya mereka tidak melalui musim sejuk dalam keadaan yang boleh mengancam nyawa mereka. Ya, betul. Dan bercakap berkenaan dengan pelarian ini mungkin bukan pilihan bagi mereka. Betul. Okay, Ustaz boleh kongsikan berkenaan dengan keadaan semasa pelarian ini ketika menghadapi musim sejuk terutamanya, Ustaz? Baik, apabila saya ke sana, kita dapat lihat bagaimana kanak-kanak berjalan dalam keadaan sejuk, tidak memakai pakaian yang sempurna. Kalau kita tengok ada video-video kanak-kanak yang tak pakai stokin, bukan benda tu dirancang, tetapi itulah yang kita dapat lihat di sekitar kemah-kemah yang ada. Ada yang menggigil dan mereka terpaksa membakar pakaian mereka, kasut ataupun orang kata kain-kain yang kain buruk dan sebagainya untuk dijadikan bahan bakar. Kalau kita tengok dalam VT ni adalah salah satu arang ataupun birin kita panggil, contoh bahan bakar dibuat daripada zaitun yang kita bagi pada mereka dengan alat pemanas. Sebab apa? Risiko bila mereka bakar pakaian, kasut dan sebagainya ni, dia boleh menyebabkan keracunan. Sebab asap yang dia keluarkan daripada getah dan sebagainya tu ada karbon monoksida dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebabkan mereka meninggal, ada yang menyebabkan mereka sakit. Jadi situasi semasa kalau kita lihat anak-anak muda mereka cuba untuk mencari kerja, tetapi bayangkanlah dalam situasi ribuan kemah, sumber pekerjaan di sekitar yang tak banyak mana pun, jadi mereka tak dapat menampung kehidupan di sana. Dan bila salji turun dalam keadaan yang lebat yang tahun lepas agak ekstrim sedikit, banyak kemah yang runtuh disebabkan salji yang tebal. Masya-Allah. Dan ini mungkin ada yang beranggapan ialah dah beberapa tahun mereka mungkin dah terbiasa dengan keadaan sejuk ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sendiri pengalaman, kabarnya duduk 12 jam di cuaca ini pada misi yang lalu. Betul. Kami cuba untuk menyahut cabaran lah, untuk kita rasa sendiri situasi. Kami duduk di dalam kemah selama 12 jam daripada pagi 6 pagi lebih kurang lepas subuh tu sampai ke malam untuk kita kutip dana. Dana untuk mereka lah. Dan memang sebenarnya walaupun kemah kami itu ada pemanas, tapi sebenarnya tak mencukupi. Sebab kita pun tak biasa dengan suasana sejuk, apatah lagi mereka memang hidup di situ berpuluh tahun dalam keadaan suasana yang sejuk. Walaupun kita kata mereka biasa, sebenarnya biasa tu kalau suhu yang sikit-sikit bolehlah biasa. Tapi kalau mencecah negatif 4 Celsius, negatif 10 Celsius di sebelah malam, sangat sejuk sangat sejuk dalam keadaan kalau kita duduk dalam rumah yang ada pemanas, semua okeylah. Tapi dalam keadaan kemah, daripada kanvas saja, lantai kapet saja mereka letak kapet, bawah kapet tu tanah lah. Jadi kadang-kadang kita masuk, kita pijak lantai tu pun kita dah rasa tersejuk walaupun kita pakai stokin. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita di sini hidup selesa dan dalam keadaan yang sama ada saudara-saudara kita yang kesejukan di sana. Jadi tak banyak, sedikit pun kalau kita dapat bantu mereka, dan kita doakan juga mereka dalam bentuk kewangan. Disebabkan dengan dana kewangan inilah kita dapat menyumbangkan kit-kit musim sejuk pada mereka dan juga makanan pada mereka. Caranya Ustaz untuk menyumbang, silakan. Boleh ke peduliinsan.org, website peduliinsan.org, ataupun kepada CIMB Islamic Bank account yang kita sertakan di bawah. Boleh menyumbang terus kepada mereka di sana. Dan yang paling penting sekali, sumbangan kita ini akan dapat memberikan bukan saja keselesaan, bahkan menyelamatkan nyawa mereka untuk melalui musim sejuk nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Apatah lagi keberkatan hari Jumaat ni, Ustaz. Betul, kita ambil keberkatan hari Jumaat ini, insya-Allah. Betul. Secara ringkas ni Ustaz, sekali lagi untuk menjemput orang menyumbang untuk kempen musim sejuk 3 negara ini. Okey, saya nak mengajak semua sekali lah kita nyatakan keprihatinan kita dalam keadaan kita di Malaysia ni bertuah dengan berbagai nikmat. Jadi kita sumbangkan sedikit yang kita mampu untuk saudara-saudara kita di Syria, dan insya-Allah dengan sumbangan kita itu akan menyelamatkan nyawa mereka dan akan memberikan keselesaan pada mereka dari segi dana
Kewangan kita sumbangkan di akaun yang disertakan di bawah, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga dipermudah segala urusan juga dan banyak sekali jadual yang perlu disusun sekarang ya. InsyaAllah. Tadi sempat kita berbual bersama dengan Ustaz Hazamin Intim yang bersama kita berkaitan dengan kempen untuk musim sejuk 3 negara ini. Okey, banyak lagi perkongsian. Anim, silakan. Apa perkongsian yang awak nak kongsikan ni? Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda semua, terutama sekali wanita-wanita di luar sana yang sangat pentingkan kecantikan dan seringkali berbualkan tentang anti penuaan. Jangan lupa saksikan Women Talk di mana pada hari Sabtu 17 Disember jam 5 hingga 5.30 petang kita akan bicarakan tentang kecantikan dan juga anti penuaan. Program ini khas dibawakan oleh Flavex dan juga Proviton. Nampak? Okey, dan sekarang kita nak yalla bola ni. Yalla bola daripada tips-tips kecantikan kepada bola. Awaklah yang kongsikan. Yang cantik sini, yang bola kat sini. Kita nak kongsikan 18 hari bulan ini di NZ Curry House Wangsa Maju ya. Kita akan menonton bola sepak, bersorak beramai-ramai untuk perlawanan akhir kejuaraan yang sedang berlangsung pada ketika ini. Okey, jangan lupa untuk datang awal. Ada hadiah yang akan diberikan, ada makanan percuma juga. Saya pun akan turun padang ke sana nanti. Yeay! Kita tengok bola di NZ Curry House. Jangan lupa kat Wangsa Maju tau. Jangan pergi tempat lain, kat Wangsa Maju. Betul. Okey, jumpa dekat sana nanti. Esok kita akan bawakan tentang tarian antarabangsa kanak-kanak. Kanak-kanak menari ya? Kanak-kanak menari. Yang mak-mak tengok-tengok je lah. Ya betul, secara internationalnya. Jadi terus bersama kami di Malaysia hari ini. Ingat jaga diri. Ini nak menuju ke hujung minggu cuti sekolah. Kita percaya banyak aktiviti yang nak dilakukan. Tapi yang lebih penting, Cak Na dah berwaspada dengan keadaan sekeliling. Tolong Betul. Kita harapkan agar anda rancang betul-betul kan. Jangan pergi tempat-tempat yang sememangnya disarankan untuk tidak pergi dengan keadaan cuaca yang sekarang ni. Ataupun kalau mungkin nak pergi bawa anak-anak tu, pastikan keselamatan diutamakan. Keseronokan, kegairahan tu sememangnya akan ada. Sebab ini adalah waktu cuti, waktu untuk anda bersama dengan keluarga. Tapi keselamatan diutamakan. Okey? Dan lebih penting juga untuk terus bersama dengan kita lah ya di Malaysia hari ini, sebab kita akan terus memberikan pelbagai perkongsian, kecaknaan, informasi kepada anda semua, perkembangannya dari semasa ke semasa, setiap hari bermula dari jam 9.30 pagi. Dan lebih penting setiap informasi yang kita berikan tu juga untuk pemahaman kita bersama kan. Kalau tak dapat nak tengok hari ini, esok boleh, lusa boleh. Sebab apa? Hari-hari kita ada jam 9.30 pagi. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook MHI TV3 dan juga Instagram kami MHI TV3. Senyum selalu. Assalamualaikum. Jaga diri.